Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran kathira amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai manusia sebagai semulia-mulia makhluk, asyraful makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah hantar kita ke dunia ni untuk waktu yang sangat singkat. Setiap daripada kita ada dua kehidupan. Satu kehidupan sebelum kematian, sebelum mati, dan satu kehidupan selepas mati. Kehidupan kita sebelum mati ni tuan-tuan mulia, kehidupan kita di dunia ni satu kehidupan yang sangat-sangat singkat, sangat-sangat sementara. Dan setiap perkara yang berlaku kepada kita di dunia juga sementara. Kerana alam ini sementara, maka setiap keadaan yang berlaku di alam ini juga sementara. Kehidupan sementara, kesihatan sementara, kesakitan sementara. Hari ini satu orang tu sihat, besok mungkin dia sakit. Hari ini dia kaya, besok mungkin jadi miskin. Sekarang pagi ni dia suka, dia gembira. Petang mungkin dia dah duka cita, dia sedang sedih. Hari ini dia mulia, besok dia mungkin dihina. Setiap keadaan-keadaan ahwal yang berlaku pada manusia ni semua sementara di dunia ni. Dan kehidupan yang sebenar bagi kita dan tuan-tuan mulia, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan selepas mati. Dan satu kehidupan yang selama-lamanya tidak ada penghujungnya. Dan kesudahan manusia dalam kehidupan akhirat hanya dua saja. Salah satu daripada dua. Sama ada dia akan kekal dalam neraka atau akan kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum dia sampai ke syurga atau ke neraka, ada lagi marahil, tahap-tahap, tempat-tempat yang dia perlu singgah. Kehidupan dalam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di atas titian sirat. Dan semualah kehidupan-kehidupan yang sangat-sangat panjang, memakan masa yang sangat-sangat lama berbanding dengan kehidupan dunia. Kehidupan satu hari akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Dan mengikut setengah ayat lagi, 50 alfasanah, 50,000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Menyebabkan bila ahli dunia ni pergi pada kehidupan akhirat, bila Allah tanya mereka berapa lama kamu hidup kat dunia dulu, mereka kata yauman aw ba'dha yaum, sehari atau setengah hari. Bahkan orang kafir akan rasa mereka hidup kat dunia dulu cuma sepagi atau sepetang je. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka akan rasa mereka tak hidup di dunia itu melainkan satu pagi, 2-3 jam atau satu petang sahaja. Suasana akhirat, azab akhirat, nikmat akhirat menyebabkan mereka lupa segala-galanya, kesusahan dan kenikmatan dunia. Dalam mahfuz sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan mulia, Allah SWT akan panggil manusia yang paling senang kat dunia dulu. Atas dunia ni dia orang paling senang sekali. Harta banyak, keluarga besar, rumah dia besar, makan minum dia sedap, pakaian dia cantik, semua tak ada masalah. Kehidupan dia orang paling senang, paling selesa duduk kat dunia. Allah akan panggil dia di akhirat. Allah SWT akan suruh malaikat bawa dia pergi ke neraka. Tengok neraka. Ada riwayat kata dia pergi lalu je. Ada riwayat kata dia dicelup sekejap dalam neraka. Bila dia dipanggil balik, Allah SWT tanya dia, kamu kat dunia tu kamu pernah rasa apa-apa nikmat tak? Sedangkan dia kat dunia orang paling senang. Maka dia kata, kat dunia tu aku tak pernah rasa apa-apa kesenangan pun.
sekejap, sedetik, sesaat dalam neraka itu menyebabkan dia lupa segala kenikmatan dunia. Dan Allah SWT akan panggil orang yang paling susah kat dunia, paling menderita, paling dalam keadaan azab kat dunia ni. Dan Allah SWT panggil, Allah bagi tahu pada malaikat bawa dia ke syurga. Bila dia pergi ke syurga kejap, Allah dibawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya dia, kamu kat dunia dia pernah rasa susah tak? Kat dunia dulu. Sedangkan dia orang paling susah kat dunia dulu. Berempat. Maka dia akan kata, aku tak pernah rasa apa-apa kesusahan kat dunia dulu. Dia lupa segala kesusahan dia. Nikmat kat syurga. Jadi tuan-tuan mulia, kehidupan yang sebenar bagi kita adalah kehidupan akhirat. Di situlah nikmat yang sebenar yang menunggu kita, tuan-tuan mulia. Kehidupan yang sebenar, kebahagiaan yang sebenar, kejayaan yang sebenar, kemuliaan yang sebenar. Dan kita semua menuju kepada kehidupan tersebut. Setiap hari, setiap masa kita makin hampir kepada kehidupan akhirat. Kita makin dekat dengan kubur kita. Umur kita makin pendek. Umur kita bukan makin bertambah, tuan-tuan, makin pendek, tuan-tuan mulia. Kalau dulu mungkin ada 10 tahun lagi, sekarang dah tinggal 9 tahun dah, kita dengan berapa tahun. Kita tak tahu berapa minit lagi kita akan hidup kat dunia ni. Bila-bila masa maut akan datang menjemput kita. Allah SWT berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa satu hari dia akan merasai kematian. Pasti. Dan kehidupan manusia dan kehidupan akhirat dua keadaan. Sama ada di dalam kejayaan atau dalam kegagalan. Dalam kubur, dua keadaan yang berbeza. Sama ada kubur yang akan jadi raudatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga, atau hufratun min hufarin niran, salah satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Dua keadaan yang berlainan. Ada manusia dalam kubur yang mana dia akan dipakaikan dengan pakaian daripada syurga, akan dihamparkan untuknya hamparan tidur daripada syurga. Akan dibukakan jendela untuk dia. Dalam kubur dia akan dapat lihat pemandangan dalam syurga yang cantik. Udara yang harum, segar, yang nyaman akan datang daripada syurga untuk dia. Kubur akan buka seluas mata memandang untuk dia. Dia akan ditemani oleh bidadari dalam syurga. Akan berehat dengan penuh ketenangan, tidak ada apa rasa kerisauan, ketakutan sikit pun. Dan ada manusia akan dipakaikan dengan pakaian daripada neraka, daripada api. Dia akan tidur di atas api, dibentangkan hamparan daripada neraka. Dia akan berguling-guling atas api tadi. Kubur akan himpit dia sehingga tulang rusuk dia berceragah. Akan dibukakan satu lubang daripada dalam kubur dia, dia akan dapat lihat azab yang akan menunggu dia dalam neraka. Udara yang panas, yang busuk, bau yang busuk dan hanyir, dan udara yang panas akan datang dari neraka untuk dia. Dua keadaan yang berlainan untuk manusia. Begitu juga di padang mahsyar. Ada manusia akan berada dalam huru-hara ketakutan, tenggelam dalam peluh, ada sampai berkulali, ada sampai ke lutut, ada sampai ke hidung. Dalam kegelapan, tangan sendiri tak boleh nampak. Tapi ada manusia yang akan berada di atas mimbar mutiara, akan berjalan-jalan bersia-sia di atas bukit-bukit daripada kasturi. Hari hisab bagi dia cuma sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh je, pendek je, sekejap je, tanpa apa-apa masalah. Bila setiap manusia akan melalui titian sirat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap daripada kamu, Allah SWT firman dalam Quran, setiap daripada kamu akan melalui di atas neraka jahanam. Kita akan kena meniti atas neraka jahanam. Bawah neraka, atas titian sirat. Setiap orang akan lalu. Sama ada dia akan selamat, orang ada sebahagian manusia titian sirat tu akan buka luas untuk dia. Dia akan dapat lintas pantas seperti kilat. Ada yang naik kuda, ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, ada yang menghesut, ada yang berjalan atas wajah dia, muka bawah, kaki atas. Ada yang akan dikait daripada kait-kait daripada neraka, tangan putus, kaki putus, jatuh dalam neraka. Dan akhir sekali dua keadaan manusia, sama ada dia akan berada dalam nikmat selama-lamanya dalam syurga atau dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang menentukan keadaan-keadaan ini pada kita, untuk kita, sama ada kita akan berada dalam nikmat atau dalam azab di akhirat nanti, sama ada kita akan berada dalam syurga atau neraka di akhirat nanti, kita akan berada dalam kesenangan, kemuliaan atau dalam kesusahan dan penderitaan di akhirat nanti. Yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT akan tentukan keadaan kita, nasib kita di akhirat nanti berdasarkan iman dan amal kita kat dunia ni.
Allah tak akan lihat pangkat kita, tak akan lihat kita punya keturunan kita daripada mana, kita punya gaji bulan setiap bulan banyak mana masuk, kereta kita pakai kereta apa, baju kita jenama apa kita pakai, jam kita jenama apa kita pakai. Allah tak pandang semua itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak pandang, Allah tak lihat pada rupa paras kamu dan harta yang kamu ada. Cantik ke tak cantik, hidung kita mancung ke tak mancung, kita kulit kita putih ke tak putih, Allah tak pandang semua tu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah lihat pada hati-hati kamu dan pada amal kamu. Yang ni yang ditilik oleh Allah SWT. Inilah yang dinilai oleh Allah SWT dalam menentukan keadaan kita, nasib kita di akhirat nanti. Bahkan di dunia ni lagi. Allah yang akan buat keputusan sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka. Kita akan berada dalam rahmat atau azab, keselesaan atau penderitaan. Tapi Allah SWT akan buat keputusan berdasarkan iman dan amal kita. Apa yang kita bawa jumpa Allah di akhirat nanti? Apa persiapan bekalan yang kita bawa jumpa Allah SWT? Memang satu orang tu masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita tak masuk syurga dengan amal kita, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah untuk siapa? Rahmat Allah untuk orang yang beriman, orang yang bawa iman yang sempurna, yakin yang sempurna pada Allah SWT. Mereka yang layak berhak untuk dapat rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan mulia, di dunia ni perkara yang paling penting bagi kita semua, saya dan tuan-tuan, yang kita kena fikir, yang kita kena risau, yang kita kena usaha, yang kita kena habiskan banyak masa untuknya, yang kita kena habiskan banyak tenaga untuknya, yang kita kena belanjakan banyak harta untuknya, adalah bagaimana untuk sempurnakan iman dan amal kita, bagaimana untuk sempurnakan agama dalam kehidupan kita, sehingga bila kita mati jumpa Allah SWT, kita bawa iman amal yang sempurna. Kita mati jumpa Allah dengan bawa iman amal yang sempurna, yakin yang sempurna, yang tidak ada cacat. Supaya bila kita jumpa Allah di akhirat nanti, kita jumpa Allah dalam keadaan Allah redha pada kita, bukan kita jumpa Allah dalam keadaan Allah murka pada kita. Wal'iyadzubillah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat ialah suatu hari yang mana tidak akan memberi manfaat harta maupun anak pinak. Satu orang tu ada harta banyak, satu harta dia banyak mana pun tak akan dapat tolong dia. Dia ada anak ramai pun, anak dia pangkat besar-besar, mengaji tinggi-tinggi, semua orang yang ada pengaruh, anak dia pun tak boleh tolong dia. Yang akan selamat, akan berjaya di kemudian akhirat ialah man atallaha biqalbin salim. Seorang yang datang jumpa Allah SWT dengan membawa hati yang sejahtera, hati yang bersih, yang suci daripada segala perkara-perkara, sifat-sifat yang dibenci, yang tak diredai oleh Allah SWT, daripada kekotoran hati, daripada sifat-sifat mazmumah. Dan perkara yang paling kotor, perkara yang paling zulmat bagi hati, yang paling gelap untuk hati manusia, yang paling membusukkan hati manusia adalah yakin pada ghairullah, keyakinan pada selain pada Allah. Perkara ni Allah sangat-sangat tak suka, sehingga Allah boleh ampunkan dosa-dosa, semua dosa-dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain Allah boleh ampunkan, tapi dosa menyekutukan Allah, yakin pada selain pada Allah SWT, ini Allah tak akan ampun. Kita yakin pada selain Allah boleh buat macam Allah buat. Sedangkan sifat memberi rezeki hanyalah milik Allah. Razzaq, pemberi rezeki hanya Allah. Bila kita yakin ada selain daripada Allah boleh beri rezeki pada kita, maka kita dah sekutukan Allah SWT. Kita telah bagi sifat Allah pada selain pada Allah. Yakin kita dah rosak. Kedai kita bagi rezeki pada kita, pejabat kita bagi rezeki pada kita, majikan kita bagi rezeki pada kita. Dan benda tu kadang-kadang kita tak cakap dengan lidah, tapi kita i'tiqad dengan hati kita. Kita tak kata majikan saya bagi rezeki pada saya, tapi hati kita tu. Dan buktinya amalan kita. Buktinya amalan kita berbuktikan apa yang ada dalam hati kita. Buktinya kita jaga sungguh-sungguh kerja yang majikan kita bagi kepada kita, sehingga sanggup kita tinggalkan perintah Allah.
Perintah Allah supaya kita sembahyang, azan 5 kali sehari panggil kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi kita tak peduli benda tu sebab nak jaga kerja kita, jaga kedai kita, jaga pejabat kita, jaga duit kita supaya tak rugi. Walaupun dengan lidah kita tak kata, kita kata Allah yang bagi rezeki, sebab ni benar makhluk tak bagi rezeki, tapi amalan kita membuktikan sebaliknya. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini usaha yang kita kena buat hari ini. Usaha yang kita kena buat hari ini. Bagaimana kita mau dapat hasilkan iman yakin sempurna pada Allah? Bagaimana kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan lidah kita betul-betul yakin kita mutabik, yang ini yakin kita tu tepat sebagaimana yang kita ucapkan la ilaha illallah. Dan amalan kita 24 jam kita mengikut kalimah la ilaha illallah. Jadi ya, iman ni tuan-tuan, 3 perkara ni kena ada serentak. Tasdiq bil qalb, dan kita dari kecil-kecil kita belajar kan, kat sekolah belajar, kat surau belajar. Tasdiqum bil qalb, membenarkan, meyakini dengan hati. Mula-mula iqrar bil lisan, ikrarkan dengan lidah. Dan al-amalu bil jawarih, amalkan dengan anggota. Itu baru iman sempurna, 3 perkara tu kan. Ustaz-ustaz anjang kita beri kecil. Jadi lidah kita pun kena cakap la ilaha illallah, hati kita pun kena kata la ilaha illallah, dan amalan kita pun kena kata la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang boleh memuliakan, menghinakan melainkan Allah. Tidak ada siapa yang boleh selesaikan masalah melainkan Allah. Dan bukti dengan amal, bila kita yakin tidak ada siapa boleh selesaikan masalah melainkan Allah, bila kita ada masalah, hati kita terus pada Allah SWT. Bila kita tiba-tiba menghadapi apa-apa masalah, mula-mula sekali fikiran kita pergi pada siapa? Itu kita kena tanya hati kita. Pergi kepada doktor ke, pergi kepada fulan ke, pergi kepada fulan ke, pergi kepada duit ke, pergi kepada... Malah setiap keadaan, mula-mula sekali hati kita kena kembali pada Allah. Hanya Allah boleh selesaikan masalah ni. Semua keadaan yang berlaku dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Kita ditimpa sakit, datang penyakit, datang dari Allah. Kita ada masalah kewangan, duit kita kehabisan duit, keperluan, semua keadaan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh selesaikan masalah ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok apa perintah Allah. Apa yang Allah nak saya buat dalam keadaan macam ni. Kita nak tahu apa yang Allah nak kita buat, kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok agama syariat ni bawa oleh Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ajar, itulah apa yang Allah nak kita buat. Lepas tu mungkin kita pergi kerja, kita pergi berniaga, kita pergi jumpa doktor, makan ubat, kita buat juga, tapi bukan kerana yakin pada benda tu. Kerana ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita buat. Tapi mula-mula sekali yakin kita kena buat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita dapat sempurnakan segala perintah Allah dalam kehidupan kita 24 jam. Ini perkara yang penting tuan-tuan mulia. Bila kita tinggal mana-mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terdedah kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, terdedah kepada tangkapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar ke, kita nampak besar ke, kita rasa kecil ke, bila dosa tetap dosa, menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi kita kena takut. Orang mukmin ni, orang mukmin dia dosa kecil pun dia rasa macam besar, macam gunung atas kepala dia. Risau, takut. Tapi orang munafik, orang yang lemah iman, dia buat dosa besar macam mana, dia anggap kecil je. Tak apa, Allah boleh ampunkan. Dia rasa mutmain dengan amalan dia. Ni yang Nabi kata orang bodoh. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Dia ikut keinginan hawa nafsu dia, apa nak hawa nafsu dia nak dia buat semua, kemudian dia letak cita-cita yang tinggi dengan Allah. Allah masukkan aku dalam syurga nanti, tak apa. Allah akan ampunkan aku. Ni orang bodoh Nabi kata. Orang cerdik apa dia buat amal sungguh-sungguh, mujahadah sungguh-sungguh, buat sebaik mungkin, tapi dan dalam hati dia apa dia? Orang sifat orang mukmin ada khauf dan raja. Harapan dan takut, dua-dua ada.
Dia buat amal baik, dalam hati dia ada harapan semoga Allah terima apa yang saya buat, semoga Allah maafkan kekurangan saya, semoga Allah SWT ampunkan dosa saya, masukkan saya dalam syurga. Tapi pada masa yang sama dalam hati ada takut Allah tak pandang amal yang saya buat, Allah SWT tak terima amal yang saya buat, takut Allah SWT campakkan saya dalam neraka dan kemurkaan di akhirat nanti. Ini sifat orang mukmin. Dia ada harapan dan ada takut pada Allah SWT. Jadi kita kena usaha bagaimana kehidupan kita 24 jam, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, bangun tidur sampai kita tidur balik, zahir dan batin kita, ibadat kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita 100% mengikut perintah Allah, cara Nabi SAW. Kejayaan yang sempurna kita akan dapat bila kita amalkan agama yang sempurna. Bila kita langgar mana-mana perintah Allah SWT, sama ada dalam ibadat, sama ada perintah Allah yang berkaitan dengan muamalat, sama ada perintah Allah berkaitan dengan muasyarah, sama ada perintah Allah yang berkaitan dengan akhlak. Bila kita langgar perintah Allah SWT, maka di situ ada dua keadaan. Sama ada Allah nak ampunkan kita dengan rahmatnya, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau Allah nak azab kita, Allah boleh azab, Allah boleh tangkap kita. Jadi kita terdedah pada azab Allah SWT, kecuali kita bertaubat sungguh-sungguh pada Allah SWT. Satu orang perempuan yang abidah, ahli ibadat, siang hari puasa, malam hari beribadat, amal dia banyak, amal dia tinggi, tapi dilanggar satu perintah Allah, dia kurung kucing tanpa bagi makan, tanpa bagi minum, sehingga menyebabkan kucing tadi mati kelaparan. Nabi SAW beritahu Allah SWT masukkan dia dalam neraka, walaupun dia orang jaga semayang, siang hari puasa, malam ibadat. Sebab dosa dia tadi Allah campak dia dalam neraka. Tapi kalau Allah SWT datang pada sifat jamali dia, tadi sifat jalali, sifat kasih sayang Allah SWT, amal yang kecil pun Allah boleh jadi akan asbab keampunan. Satu orang perempuan pelacur bagi minum air pada satu ekor anjing yang kedahagaan, Allah SWT masukkan dalam syurga dengan sebab amal tadi. Nabi beritahu. Tapi selamatnya ialah kita kena usaha bagaimana kita dapat buat semua perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah SWT. Dan inilah maksud usaha atas iman. Muhammad beritahu maksud kita usaha atas iman, maksud buat usaha atas iman bukan untuk dapat keramat, nak dapat benda yang pelik-pelik untuk dapat nusrah gaib daripada Allah SWT kan, boleh jalan atas air ke, turun hidangan daripada langit, selak-selak bantal ada emas belakang bawah bantal kita kan, uncang kita duit tak pernah habis ke kan. Ini bukan maksud daripada kita buat usaha atas iman, bukan ni yang kita nak. Maksud kita buat usaha atas iman, Rasulullah beritahu lah supaya kita dapat amalkan keseluruhan agama dalam kehidupan kita. Ini matlamat kita buat usaha atas iman. Nusrah gaib Allah Ta'ala akan bagi, itu janji Allah SWT. Bila satu orang tu taat perintah Allah SWT, usaha atas amal dia, maka dengan amal dia Allah SWT akan bagi nusrah gaib, Allah akan bersama dengan. Tapi itu bukan maksud dia. Maksud yang kita kena tengok adalah bila kita buat usaha agama, kita buat usaha atas iman, macam mana iman saya bertambah ke tak, perintah Allah dan kehidupan saya bertambah ke tak, larangan-larangan Allah SWT makin berkurangan tak dalam kehidupan saya, sembahyang saya macam mana, zikir tawajud saya pada Allah SWT macam mana, akhlak saya dengan keluarga saya macam mana. Nabi SAW sabda, khiyarukum li ahlihi, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia, dengan isteri dia. Nabi tak kata orang yang paling banyak semayang, paling banyak zikir, paling banyak baca Quran, paling banyak buat amal tu amal ni. Orang yang terbaik di kalangan kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan keluarga, dengan isteri dia. Dan biasanya yang ni paling susah sekali. Kita kat luar bukan main lagi akhlak baik, ikram kan. Orang marah kita pergi gas pun, orang maki hamun kita pun kita sabar senyum kan. Kita boleh, tapi bila balik rumah macam singa jadi. Isteri silap sikit nak marah, anak silap sikit nak marah. Dengan orang lain senang kita nak jaga, nak berlemah lembut, nak berakhlak mulia, tapi dengan keluarga kita sendiri kadang-kadang susah. Dan Nabi SAW kata orang terbaik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan isteri dia, dengan keluarga dia, akhlak dia baik. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, inilah tanda kesempurnaan iman, kesempurnaan amal. Makin sempurna iman orang tu, makin sempurna amal dalam kehidupan dia. Makin lemah iman dia, makin lemah amal dia.
Bila kita buat usaha atas iman, iman kita jadi mazbut, jadi kuat, iman kita meningkat, amal kita akan jadi bertambah baik. Dan bila kita dah buat amal baik, apa faedah dia? Kita akan makin dekat dengan Allah. Kita akan makin hampir dengan Allah. Kedudukan kita akan makin dekat dengan Allah SWT. Allah akan makin sayang, redha pada kita. Maksud kita tahu maksud daripada setiap ketaatan, maksud daripada setiap ibadat adalah qurb ilallah, untuk mendapat penghampiran pada Allah SWT. Kita zikir, kita baca Quran, kita dengar bayan, kita bagi dakwah, kita duduk dalam taklim, apa saja amal kebaikan kita buat, asal maksudnya adalah qurb ilallah. Bila kita zikir subhanallah, subhanallah, bagaimana setiap kali kita cuba subhanallah, kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Oleh kerana ulama kita beritahu peluang untuk kita dekat dengan Allah ni sebanyak mana nafas kita. Setiap nafas kita boleh makin hampir dengan Allah SWT. Setiap nafas kita yang masuk dan keluar, kita boleh makin dekat dengan Allah SWT. Apabila kehidupan kita 24 jam, setiap nafas yang keluar masuk tu kita habiskan dalam amal, dalam ketaatan pada Allah SWT. Oleh kerana itu malam sahabat kita, orang mukmin ni kehidupan dia berpindah dari satu amal kepada satu amal. Dia berpindah dari satu amal kepada satu amal. Orang kafir kehidupan dia berpindah daripada satu khahisat, satu keinginan nafsu pada satu keinginan nafsu. Orang mukmin dia selesai buat satu amal, dia fikir lepas ni apa perintah Allah yang seterusnya yang aku kena buat. Dia bangun tidur terus ingat apa perintah Allah sekarang. Baca doa, bangun tidur dia baca doa. Lepas ni apa perintah Allah? Dia pergi ambil wuduk, kan? Selesaikan qada hajat dia, ambil wuduk. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang tahajud, doa pada Allah, tawajud dengan Allah SWT. Lepas ni apa perintah Allah SWT? Dia datang sembahyang subuh berjemaah. Lepas sembahyang apa perintah Allah? Dia berpindah dari satu perintah kepada satu perintah Allah SWT. Walaupun dia keluar rumah pergi bekerja pun kerana perintah Allah. Dia pergi jumpa isteri pun kerana perintah Allah. Dia duduk dengan anak-anak, berbual dengan anak-anak dia pun kerana perintah Allah. Jadi kehidupan dia dari satu amal kepada satu amal. Dan bila dia buat satu-satu amal tu, dia akan makin dekat dengan Allah SWT. Makin hampir dengan Allah. Orang kafir kehidupan dia daripada satu keinginan nafsu, satu keinginan nafsu. Sekarang nafsu dia nak makan, dia makan. Apa dia nak, dia makan. Tak peduli perintah Allah. Habis nafsu makan, tengok apa nafsu lagi. Nafsu nak kepada perempuan, dia sempurnakan nafsu dia. Lepas tu nafsu dia nak apa? Nak tidur, dia tidur. Nafsu nak pergi berjalan, dia pergi berjalan. Kehidupan dia pagi, petang, dia habiskan untuk menyempurnakan keinginan dia. Ini cara kehidupan orang bukan Islam, orang kafir. Jadi kehidupan mukmin yang sebenarnya kehidupan yang mana berlandaskan pada perintah Allah SWT. Macam mana kita dapat kehidupan macam ni, tuan-tuan mulia? Tak dapat, tidak, kita kena usaha atas iman kita. Ini asas dia. Ini usaha yang kita buat hari ni, tuan-tuan mulia. Kita keluar jalan Allah SWT 4 bulan, 4 bulan kita diminta lapangkan masa keluar jalan Allah. Kita diminta untuk bagi masa hari-hari 8 jam, 2 jam setengah untuk buat usaha atas iman. Inilah maksud dia, tuan-tuan. Nah, kita minta semua orang buat usaha kerana kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ijtimai. Kita tak boleh jadi baik seorang-seorang. Bahkan kalau kita fikir diri kita seorang-seorang, tak fikir orang lain, kita masih lagi tak menyempurnakan perintah Allah terhadap diri kita. Kerana kita sebagai umat, kita bertanggungjawab atas seluruh umat. Atas jiran kita, keluarga kita, orang kampung kita. Tanggungjawab kita. Jadi sebagaimana kita fikir kita kena dapat iman, amal sempurna, agama sempurna dalam kehidupan kita, kita juga kena fikir kisah macam mana seluruh manusia dapat iman, amal yang sempurna, dapat bawa agama sempurna dalam kehidupan mereka. Jadi sebagaimana kita nak kena buat usaha agama, kita nak sediakan semua orang untuk buat usaha atas iman juga. Sebagaimana kita kena buat usaha atas iman hari-hari, kita nak sediakan semua orang buat usaha atas iman mereka. Ini tanggungjawab kita. Bagaimana kita dapat lapangkan masa setiap hari dengan penuh rasa berhajat. Dengan penuh rasa yang kita berhajat. Kita bukan buat usaha ini kerana orang lain berhajat. Orang kampung saya berhajat pada saya, keluarga saya berhajat, orang negara ni berhajat pada kita, kita pergi kat negara tersebut. Bukan. Kita buat usaha agama kerana kita yang berhajat. Kita yang perlu. Kita perlu untuk tingkatkan iman kita, untuk istiqamah, supaya kita perlu buat usaha agama. Maksud kita bila satu orang tu buat usaha, kita setiap orang Islam perlu buat usaha atas agama supaya
Iman dia dapat meningkat, supaya yakin dia dapat dibetulkan, dan supaya dia dapat, setiap orang kena buat usaha agama supaya agama sempurna dalam kehidupan dia, dan supaya dia dapat istiqamah dalam agama. Untuk kita dapat istiqamah, kekal dalam ketaatan pada perintah Allah pun, kita kena buat usaha atas iman. Satu orang yang dah sempurna agama dalam kehidupan dia, kalau dia tak buat usaha atas iman pun, dia susah nak kekal atas ketaatan tadi, kesempurnaan agama tadi. Datang ujian, datang halangan, datang tawaran-tawaran dunia, datang bahaya-bahaya dunia, menyebabkan satu orang tu akan gugat. Tapi satu orang yang buat usaha atas iman, macam mana pun berlaku, macam mana tawaran tipu daya dunia datang, macam mana bahaya dunia pun datang mengancam dia, dia tak akan tinggalkan agama dia. Dia akan istiqamah dalam agama. Ini satu orang yang telah bina iman dia. Iman dia dah mantap, penuh dengan yakin pada Allah, cinta pada Allah dan Rasul. Macam seorang sahabat Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu, bila dia ditangkap. Abdullah bin Huzafah seorang sahabat Nabi, tuan-tuan mulia. Dia satu orang yang kelakar, suka buat lawak, sehingga sahabat-sahabat lain mengadu pada Nabi. Dia ni orang tak bagus, agama dia tak bagus, suka buat kelakar. Nabi SAW beritahu, biarkan dia. Kan? Memang Nabi SAW dari segi umum dia, Nabi larang terlalu banyak ketawa, terlalu banyak buat kelakar. Tapi sahabat mereka buat kelakar pun, mereka jaga batas-batas syariat, tidak menghina orang, mempermain-mainkan maruah orang, itu tak. Tapi suka buat lawak. Nabi kata biarkan dia, kerana dia seorang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Dan benda itu terbukti bila Nabi dah wafat, zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lantik dia jadi amir satu jemaah, hantar dia ke Rom, masuk dalam negara orang kafir. Sampai sana dia kena tangkap. Semua jemaah dia kena tangkap. Dia ambil jemaah, Kaisar Rom, Maharaja Rom panggil dia, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Kata, aku bagi tawar. Dia tengok, dia semua tu dia berdialog, bercakap dengan Abdullah bin Huzafah. Daripada percakapan tu, dia Maharaja Rom tu rasa kagum dengan Abdullah bin Huzafah. Dia satu orang yang hebat. Dan dia kata, kalau kamu masuk agama Nasrani, aku bagi tawaran kepada kamu, aku akan bagi separuh kerajaan Rom ni pada kamu. Bukan mudah seorang maharaja nak bagi separuh kerajaan ni pada satu orang. Memang dia betul-betul terkesan dengan orang tu. Dan aku akan kahwinkan anak perempuan aku dengan kamu. Ini orang yang berguna ni, orang yang hebat ni. Kalau dia masuk agama Nasrani, banyak faedah pada agama Nasrani, dan banyak kerugian pada Islam. Sebab tu dia sanggup bagi tawaran. Kalau kamu masuk agama Nasrani, aku beri separuh kerajaan Rom. Dan aku kahwinkan kamu dengan anak perempuan, kau jadi menantu aku. Aku mati, kau boleh jadi maharaja. Ini cara orang batin, tuan-tuan. Mula-mula dia bagi tawaran kepada kita dengan tawaran-tawaran dunia, harta dan perempuan. Nak pesongkan, nak sesatkan orang beriman. Dan benda ni berlaku sampai hari ini, sampai kiamat. Berapa ramai orang yang mana terjual iman dia, tergadai iman dia, tergadai agamanya kerana harta dan kerana wanita. Sahabat ni tak terkesan dengan itu. Dia kata, bukan separuh kerajaan Rom. Kamu nak bagi pada aku seluruh kerajaan Rom untuk aku keluar daripada agama ni, untuk satu saat pun, sekelip mata pun aku tak akan keluar. Jawapan dia tegas. Kalau kita pakai otak kita, tak apa, murtad kejap kan. Lepas tu dah dapat kerajaan Rom, dapat anak raja, masuk Islam balik. Sahabat tak ada fikir macam tu. Sesaat pun aku tak akan keluar daripada agama ni. Sekelip mata pun aku tak keluar daripada agama. Kalau kau bagi seluruh kerajaan Rom kepada aku. Bila tak percaya dengan cara macam tu, maka cara orang batil ni, cara kedua dia apa dia? Dia takutkan kita dengan bahaya-bahaya dunia. Tak dengar kata dia, kami akan buat macam ni, kami akan buat sekatan ni, kami akan hantar ni, kami akan buat macam ni. Kamu akan menderita, anak cucu kamu akan susah. Jadi kalau tak masuk agama kami, aku akan bunuh kamu. Ini yang paling maksimum ni kan. Benda yang paling sayang oleh seorang manusia, nyawa dia sendiri. Nak duit 1 juta, 10 juta dia bagi, tapi nyawa aku jangan ambil. Kan? Dia kata, aku bunuh kamu. Dia kata, aku bunuh, nak bunuh, tak tahan. Nak takutkan Abdullah bin Huzafah, dia perintahkan tentera pengawal dia nyalakan satu kawah air yang mendidih,
dia panggil satu orang daripada ahli jemaah Abdullah bin Huzafah, campak dia hidup-hidup dalam tu. Mati. Direbus dalam tu. Depan-depan mata Abdullah bin Huzafah. Kamu tak nak masuk agama Nasrani lagi? Tak. Dia suruh Abdullah bin Huzafah pula dicampakkan dalam tu. Bila Abdullah bin Huzafah dibawa untuk dicampakkan dalam air yang mendidih tadi, dia menangis. Raja tadi beritahu, kan aku dah beritahu awal pada kamu, kalau kamu terima tawaran aku awal, kan bukan banyak faedah kamu dapat. Sekarang dah takut, dah menangis. Abdullah bin Huzafah radhiyallahu ta'ala anhu beritahu lebih kurang, kata, bukan kerana tu aku menangis kerana aku takut mati, bukan kerana tu. Tapi aku menangis kerana dah lama dah aku tunggu peluang ni. Semua hidup aku untuk aku korbankan nyawa aku untuk agama Allah SWT. Tapi hari ni aku dapat peluang ni, cuma aku ada satu nyawa saja. Alangkah baiknya kalau aku ada nyawa sebanyak mana bulu-bulu roma yang ada pada badan aku, satu persatu aku akan korbankan untuk agama Allah SWT. Kerana itu aku menangis. Raja pun terkesan dengan istiqamahnya dia atas agama, keuntuhan, kemantapan iman Abdullah bin Huzafah, hingga Maharaja Kaisar itu pun terkesan. Sehingga dia kata, okeylah macam tu, aku bagi tawaran terakhir kepada kamu. Aku akan lepaskan semua kawan-kawan kamu. Satu syarat, kamu kena cium dahi aku. Bagi satu penghormatan, orang yang macam kamu dapat cium dahi aku. Allah Zafar kata, fikir, ni dah setakat nak cium dahi bolehlah. Walaupun aku terpaksa hinakan dia aku, asal jemaah aku selamat. Sebab Raja bagi tawaran apa? Semua aku akan bebaskan. Maka untuk jaga nyawa, bagi keselamatan pada seluruh jemaah dia kata, okey, aku sanggup untuk cium dahi kamu. Maka dia, bila Raja tu tundukkan pada dia untuk dicium, dia angkat kepala, tapi dia angkat tangan, dia pegang kepala Raja dengan tangan dia. Dia punya baju tu orang Arab besar, dia punya lengan baju. Dia cium tapi berlapik dengan lengan baju dia sendiri. Dia cium lengan baju dia, tapi Raja tu rasa macam dah kena cium dahi dia tu. Maka dengan sebab itu seluruh Abdullah bin Huzafah dan semua jemaah dia telah dibebaskan balik ke Madinah. Sampai banyak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengar kakuzari daripada mereka, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iklan pada semua orang Islam di masjid, kamu semua wajib atas kamu semua kena datang cium dahi Abdullah bin Huzafah. Kerana dia telah cium dahi, rendahkan diri dia, cium dahi Maharaja Rum tadi untuk selamatkan orang Islam. Maka semua orang datang cium dahi dia. Jadi ini tuan-tuan mulia, bagaimana kekuatan iman terhasil kerana usaha pengorbanan yang telah dibuat bertahun-tahun lamanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan, mujahadah, usaha atas iman yang dia telah buat, menyebabkan tidak ada satu benda dapat gugat iman dia. Hari ini tuan-tuan mulia, dengan sebab kecil-kecil kita tinggalkan perintah Allah yang besar-besar, sanggup tinggal sembahyang, sanggup cakap tipu, dusta, sanggup ambil rasuah, ambil riba, perkara yang mana Allah SWT telah elankan perang dengan orang ambil riba. Allah dan Rasulnya berperang dengan orang ambil riba. Benda-benda yang besar-besar macam tu kita sanggup buat. Kerana apa tuan-tuan mulia? Kerana lemahnya iman kita. Yakin, kerana apa iman kita lemah, kita tak buat usaha atas iman. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan mulia, sangat-sangat perlu untuk kita tuan-tuan mulia lapangkan masa kita setiap hari. Sama ada kita keluar, semasa kita keluar jalan Allah SWT, sama ada semasa kita berada di kampung kita, di mahallah kita, untuk kita lapangkan masa setiap hari untuk buat usaha atas iman. Dan untuk buat usaha atas iman ni, kita kena cakap kebesaran Allah. Jumpa manusia, bagi rumah ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu, jumpa orang yang tak ada talab. Satu, kita cakap yang ada talab, saya cakap depan tuan-tuan, tuan-tuan semua nak dengar, ada talab. Dia punya kesan lebih lagi untuk buat usaha iman ni lah bila kita jumpa orang yang tak ada keinginan, tak ada talab. Begitu kita jumpa dia di rumah dia, di kedai dia, di pejabat dia, telakkan dia tak nak dengar apa kita nak cakap. Bila kita jumpa dengan orang yang tak ada keinginan macam ini membuktikan keinginan kita, betapa banyak keinginan kita nak pada iman ni. Kalau kita setakat nak cakap depan orang ni, senang nak cakap, orang semua nak dengar. Orang yang mana kita pergi jumpa dia tarik muka masam, jengging mata kat kita, salam pun tak nak salam. Tapi orang nak jumpa orang yang macam ni, orang yang betul-betul ada talab nak pada iman saja boleh jumpa orang macam ni. Kalau tidak, kita tak sanggup nak jumpa, nak pergi jumpa orang macam ni kan. Kigas pun pilih-pilih rumah, yang ni bawa ni boleh pergi, yang ni nanti tangguh tu, jumpa orang lain tu kan.
Pilih-pilih orang. Jadi kita jumpa semua orang. Orang suka, orang tak suka, orang marah, orang tak marah. Tapi kita jumpa semua orang dengan rendah diri. Bukan dengan perasaan kita lebih baik pada orang. Kita datang nak mengajar orang, lebih pandai pada orang, tak. Kita dengan perasaan macam tu, kita tak dapat faedah. Satu orang yang bercakap dengan orang lain, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, saya dengar Maulana Syaukat beritahu, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, satu orang yang bercakap dengan orang dengan niat dia tuju pada orang, bukan untuk diri dia, maka mungkin orang yang dengar tu dapat faedah, tapi dia tak akan dapat faedah sikit tanpa dia yang cakap. Nifak akan bertambah dalam diri dia. Tapi orang yang bercakap dengan niat dia tujukan untuk diri dia, aku bercakap ni untuk supaya Allah SWT datangkan perkara dalam diri aku, maka dia pun akan dapat faedah, orang pun akan dapat faedah daripada percakapan dia. Iman dia akan meningkat, sifat dia akan bertambah, agama akan meningkat dalam kehidupan dia. Dia akan dapat faedah daripada dakwah dia. Oleh kerana Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, dakwah satu orang da'i adalah untuk bina iman dia sendiri. Bila satu orang tu buat dakwah untuk orang lain, maka dua keadaan akan berlaku. Maulana Yusuf beritahu, sama ada orang terima dakwah dia atau orang tolak dakwah dia. Kalau orang terima dakwah dia, akan datang sifat ujub dan takabur dalam diri dia. Dengan sebab akulah dia ni dapat hidayat, dengan sebab akulah mahala ni hidup, dengan sebab akulah ni bandar ni usaha naik, dengan sebab fikir risau pengorbanan aku. Jadi dulu semayang pun tak tahu apa dulu. Sekarang Masya Allah dapat jadi alim, jadi hafiz, buat usaha agama, dengan sebab aku usaha atas dia dulu. Ini semua perasaan-perasaan yang akan datang, yang akan batalkan, rosakkan amal-amal kita yang kita dah buat. Bila kita buat ni untuk orang lain. Dan keadaan kedua, orang tak terima dakwah kita. Kita dakwah orang tak terima, orang tak dengar. Dah 10 tahun buat usaha, seorang je buat usaha, 2 orang itulah buat gash, tak bertambah-tambah. Maka akan datang apa dalam diri kita? Sifat marah ataupun sifat putus asa. Kita akan marah, benci pada orang. Orang ini yang keras hati kan. Macam Abu Jahal, 70 kali jumpa pun tak dapat hidayat lagi. Dia orang yang tunggu azab lah. Allah tak nak turunkan azab sekejap lagi. Datang jemaah kita datang tak nusrah pun. Datang perasaan benci pada orang. Ataupun akan datang sifat putus asa. Tak nak buat usaha dah. Apa usaha dah 20 tahun aku buat usaha, seorang pun tak ikut. Tak ada faedah buat usaha. Kita akan rasa usaha tak ada faedah bila kita nampak tengok orang, kita buat usaha untuk orang lain. Lama-lama kita akan tinggalkan usaha. Jadi bila satu orang da'i dia buat dakwah untuk bina iman dia sendiri, Maulana beritahu, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, dia akan istiqamah dalam dakwah dia. Orang dengar, orang tak dengar, orang terima, orang tak terima, orang puji ke orang keji, dia akan buat kerja dakwah dia. Sebab dia buat kerana Allah, supaya dia makin hampir dengan Allah, supaya iman dia meningkat, agama bertambah dalam kehidupan dia, supaya dia dapat istiqamah dalam agama, istiqamah dalam taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh semua insya-Allah jadikan kerja dakwah ni sebagai maksud hidup kita, sebagai kerja utama kita. Untuk itu kita kena lapangkan masa, korbankan diri harta kita sendiri, lapangkan masa kita untuk perkara ni. 4 bulan setiap tahun, 8 jam setiap hari, dan sediakan seluruh umat untuk kerja ni. Boleh semua insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi taufik. Subhanallah.